Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada pelajar sekalian. Kali ini Prof akan tunjukkan cara membina pengorakan piramid segi empat tepat. Bagaimana yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Dan kita akan gunakan kaedah pengorakan secara jejari. Dan ini sesuai untuk objek-objek yang sebegini, yang bentuk piramid. Yang bentuk piramid, piramid tegak dan juga kon tegak. Dan pastinya bagi jenis-jenis bongkah dalam kumpulan tersebut lah. Juga bagi secara spesifiknya, jenis bongkah yang selalu kita gunakan kaedah jejarian ini adalah piramid tegak seperti ini, piramid terpenggal, kon tegak, kon terpenggal dan juga frustrum. So, perhatikan pada gambar objek ini, apabila kita diberikan objek yang rupanya seperti ini, iaitu piramid segi empat tepat. Pertama kali kita lukiskan pandangan atas ataupun pandangan pelan dan pandangan hadapan objek seperti ini. Kemudian andaikan bahawa klaim kita terletak pada K ke K tanda seperti mana yang dirujuk dalam gambar lukisan isometrik ini. Dan kita tandakan pada lukisan pandangan atas sebegini, iaitu di pinggir ni dan di tepi ni seperti ini, sebagaimana yang ditunjukkan pada pandangan hadapan ini. Seterusnya kita tentukan panjang sebenar bagi pinggir condong, iaitu kalau kita perhatikan pada pandangan lukisan isometrik ini, pinggir condong yang bukan ni, ini pinggir condong ni. Dan kita lihat pandangan hadapan, pandangan atas, kita lihat pada pandangan atas, ini bukan condong ni, yang dimasukkan tadi. Dan kiranya kita lihat pada pandangan hadapan, bagaimana yang kita tandakan sebentar tadi, di mana di pandangan hadapan, di puncak ini sebagai K, dan K tanda di tepi ni. Sementara di pandangan atas, K puncaknya di sini, silangan ni, angka di hujung ni, dan tapi ini K tanda ni bukanlah panjang sebenar, kerana yang kita lihat pada hadapan ini sebenarnya adalah panjang sebenar bagi K ke titik O. Bagaimana ditunjukkan ni? K ke titik O sebagaimana ditunjukkan dalam gambar rajah ini. Oleh itu, kalau kita perhatikan untuk mendapatkan panjang sebenar K tanda ini adalah panjang sebenar, dapatkan panjang sebenar K tanda hadapan ni, kita boleh andaikan objeknya asalnya begini. Lukiskan satu asalnya begini. Yang dimasukkan tadi K tanda ini adalah panjang K tanda ini adalah panjang sebenar bagi K ke O. K ke O. Untuk dapatkan panjang sebenar K tanda pandangan atas ni, kita andaikan kita pusing objek ini sehingga yang ujung ni berada pada garis tegak ni. Garis tegak ni. Garis tegak ni. Dan ini baru dapat, kalau kita unjurkan ke pandangan hadapan, baru kita akan dapat pandangan K tanda yang sebenar. Panjang sebenar K tanda. Jadi dalam lukisan bagaimana nak dapatkan panjang sebenar ini, nak pusingkan ni, kita tak perlu pusingkan ni. Apa yang kita buat ialah lukiskan satu garis lurus daripada K, puncak K, hingga dia milang di tengah-tengah tapak ni. Yang ini kita namakan, labelkan sebagai kosong. Kosong. Kita lukiskan sehingga dia. Kemudian dengan menggunakan jangka lukis, dapatkan jarak K tanda pada pandangan hadapan. Dapatkan jarak K dengan jangka lukis. Kerana ini jaraknya. So, kita lukiskan K tanda, unjurkan sehingga dia memintas pada garis KO tadi. Maka di sini kita dapat kedudukan bagi titik K yang baharu. Itu kata ini K
double tanda. Seterusnya kita unjurkan, sebelum kita unjurkan, lukiskan garisan mendata daripada K. Ini bukan garisan pembentangan, tapi garisan mendata. Terusnya kita unjurkan garisan K tanda 2 yang dapat daripada pandangan hadapan hingga dia memintas ataupun memenggal garisan data dasar K tadi, K tanda pada pandangan hadapan. So ini adalah K tanda kita yang baru atau K double strike. Terusnya sambungkan titik K puncak pandangan hadapan ke K double strike yang diunjurkan daripada pandangan atas tadi. Seperti ini. Maka K ke K double tanda merupakan panjang sebenar bagi K ke K tanda. Pandangan atas ni. Ini adalah panjang sebenar K ke K tanda. Okey. Terus saya pelajar. Dengan mengambil jarak K ke K tanda pandangan hadapan iaitu panjang sebenar. Jarak ni K ke K double tanda, ambilnya sebagai jari lah. Yang ni sebagai jari. Maka kita boleh letak lukis di mana di bahagian lukisan ni. Dengan syarat kita tentukan, katalah tandakan di bahagian ini, bilangan ni adalah titik K. Titik K. Titik K di sini. Maka ambil jari K ke K double tanda. Lukiskan lengkuk seperti yang ditunjukkan ni. Okey. Jadi jarak K ke lengkuk mana titik lengkuk ni adalah jarak ataupun panjang sebenar K ke K tanda. Okey. Seterusnya tandakan, ambil bahagian tepi ni dan labelkan ini sebagai K tanda kita lah. Ataupun K double tanda, K tanda. Sambungkan kepada puncak pada K, iaitu pusat jari tadi. Pusat bulatan tadi. Okey. Seterusnya dapatkan titik K ke K tanda daripada pandangan pelan merupakan lebar sebenar objek ni dia pelan. Ketika ini K, di sini labelkan 1, 2 dan 3. Maka dapatkan jarak K ke 1 K ke 1. Pindahkan jarak K ke 1, K1, K tanda 1 ke garisan bentangan yang telah kita bina tadi. Dan ini katakan sebagai titik 1. Seterusnya, dapatkan jarak 1 ke 2 pada pandangan pelan dan pindahkan dia daripada titik 1 tadi dan tanda. Begitu seterusnya sehingga kepada titik-titik yang lain. Sehingga dia kembali semula kepada titik K tanda ini. Sehingga kembali ke sini. Ambil jarak. Semua ke jarak. Titik 3 dan 3 ke K tanda semula. Tiga ke K tanda. Terusnya pelajar, kita sambungkan titik garisan bentangan ni. Titik 2, 3 dan K tanda ke puncak. Masing-masing ke puncak K tadi. K yang dilukis pada pandangan pembentangan ataupun pengorakan ni. Seperti ini. 1 ke K, 2 ke K. Seterusnya,
bagi tapak ni dia adalah garis lurus sebenarnya. Maka sambungkan titik K tanda, contoh K tanda ke 1, pelan-pelan ni, K tanda pada kesamping tangan, K ke 1, K ke 2, 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya 3 ke K tanda. Dan katalah tapak piramid ini bunyi penutup di bawahnya, tapaknya. Maka kita lukiskan permukaan tapaknya di mana saiz ukuran tapak adalah panjangnya K ke 1 dan 1 ke 2. Dan kita boleh pilih mana-mana bahagian, katalah kita nak letaknya di titik antara 1 dengan 2. Maknanya angselnya di 1 dan 2. 2. Maka kita dapat satu bahagian 1, 2, 1 dan 2. Untuk jarak 1 ke K tanda dan 2 ke K tanda, so kita gunakan kaedah ini. Dapatkan jarak 1 ke K tanda pada kesamping tangan ni. Kita lukis sini. Juga lukiskan daripada titik 2 ni yang sama. Seperti ini. Lihat, perhatikan semula pelajar. Lukiskan. So, ini titik tengah dia. Kemudian gunakan pembaris 90 darjah. Pastikan dia 90 darjah. Titik ni. Pastikan 90 darjah. So, caranya begini, 90 darjah ni. Darjah ni. Ambil daripada titik 1. Ambil daripada titik 1 sehingga dia memintas garisan lengkuk pertama. Begitu juga di bahagian ujung ni, titik 2, ujung titik 2 hingga memintas lengkung yang kedua. Okey. So, persilangan ini bukan titik, ini 1, 2. Yang ini adalah 1 ke K tanda. Tanda ni di sini. Dan ujung ni adalah titik 3. Maka kita sambungkan titik persilangan ni. Maka dapatlah bentuk penutup bagi tapak kon. Seterusnya pelajar, kita hitamkan ataupun gelapkan, garisan luar objek ni. Yang ini digelapkan. Dan seterusnya yang lain. Begitu juga kotak tapaknya pun kita gelapkan. Ini garisan objek kita. Juga garisan objek. Di bahagian dalam juga kita gelapkan kerana ini adalah garisan lipatan. Dia kelihatan bila lipat. Jadi pelajar, kita lihat bentuk sebelah ialah bentuk objek piramid tadi. Kita potong bentuk pengorakan ini dan kita lipatkan dia, maka akan dapat bentuk seperti ini. Inilah piramid yang kita bina tadi. Bahkan kaedah pengorakan jejari ataupun pengorakan jejarian. Sekian, inilah hasil yang kita dapat.
dan harap pelajar dapat mengikuti dengan tekun dan seterusnya dapat melakukan perkara yang sama dengan betul dan tepat. So, selamat mencuba kepada pelajar. Jangan putus asa, kerana usaha adalah tangga kejayaan. Terima kasih. Assalamualaikum.